Videonya menghantar pelbagai isyarat bahaya (SOS) untuk diselamatkan menerusi kamera litar tertutup pencawang berkenaan menyayatkan hati. Baru-baru ini, seluruh Nusantara digemparkan dengan keganasan oleh kumpulan KKB, kelompok kriminal bersenjata yang bertindak membunuh 8 orang awam yang sedang menjalankan pembaikan menara telekomunikasi di sana. Lapor CNN Indonesia, mereka terdiri daripada 3 pekerja Palapa Ring Timur Telematika (PTT), 4 pekerja kontraktor syarikat dan seorang anggota masyarakat setempat yang menjadi pemandu arah. Tiada siapa menyangka operasi di Tower Base Transceiver Station BTS 3 di daerah Bioga, Papua itu akan berakhir dengan kematian. Sebelum itu, kita harus tahu serba sedikit berkenaan latar belakang KKB. KKB, kelompok kriminal bersenjata, dahulunya dikenali sebagai OPM, Organisasi Papua Merdeka. OPM ditubuhkan sebagai sebuah organisasi yang bertindak mewakili bangsa Papua dalam menyuarakan suara dan referendum kepada kerajaan Indonesia agar mereka bisa merdeka dan mentadbir Papua secara sendiri. Lantaran daripada permintaan OPM itu, kerajaan Indonesia membentuk otonomi khusus ataupun OTSUS untuk Papua di mana kerajaan Indonesia bersetuju untuk memberikan sejumlah bajet perbelanjaan yang besar saban tahun kepada Papua untuk urusan urus takbir tanpa perlu berpisah daripada Indonesia. Namun, bajet yang diberikan tidak diurus takbir dengan baik di mana hanya golongan elit yang menerima faedah bajet tersebut, manakala golongan bawahan pula tidak menerima faedah daripada bajet tersebut. Hal ini menyebabkan wujudnya konfrontasi dan berlakunya aktiviti jenayah bersenjata yang dahsyat yang dilakukan oleh anggota OPM. Sehubungan dengan itu, kerajaan Indonesia menggelar mereka sebagai pengganas yang diberi nama Kelompok Kriminal Bersenjata KKB. Kejadian yang berlaku pada 2 Mac 2022 menyaksikan perbuatan kejam puak bersenjata itu tanpa ada peri kemanusiaan, bertindak memenggal 8 mangsa ketika mereka sedang nyenyak tidur. Ia diceritakan oleh satu-satunya mangsa yang terselamat dalam insiden itu, iaitu Nelson Sarira. Dalam video yang tular, Nelson yang juga salah seorang daripada pasukan penyelenggara yang diserang terus-menerus meminta tolong dalam keadaan ketakutan untuk dijemput oleh penyelamat. Ditambah pula dalam keadaannya yang terpaksa bertahan seorang diri. Mengakui masih trauma, Nelson menitiskan air mata ketika menjawab pertanyaan Ketua Polis Papua, Matthias Fakiri, sebaik sahaja dia diselamatkan. Menurut Nelson, ketika kejadian, dia bersama rakan-rakannya sedang berehat di dalam kemah sebelum melakukan kerja penyelenggaraan di menara televisyen BTS 3. Peristiwa berdarah itu berlaku sekitar jam 3 pagi apabila kem mereka telah didatangi kira-kira 10 orang kelompok kriminal bersenjata Papua KKB dengan bersenjatakan parang, kapak dan beberapa pucuk senjata api. Mereka mencerobohi kem kami dan memenggal pekerja yang sedang tidur, katanya. Semasa kejadian, Nelson memberitahu dia sedang tidur pada bahagian hujung kemah sebelum dia melihat anggota KKB menetak rakan-rakannya dengan parang. Rentetan daripada kejadian itu, dia dengan cemas segera melompat keluar dari kemah dan bersembunyi di dalam semak. Nelson mengaku sempat dikejar KKB namun berjaya bersembunyi di dalam jurang bukit yang bersemak tidak jauh daripada kawasan kemah mereka. Selepas itu, seperti ada bisikan di telinga Nelson yang berkali-kali menyuruhnya mendaki puncak bukit untuk bersembunyi daripada dijumpai kumpulan KKB. Seluruh tubuh saya sudah gemetar, tetapi saya paksa diri mendaki bukit. Tebingnya agak curam, tetapi saya terpaksa kuatkan semangat untuk mendaki puncak bukit itu, katanya. Dari tempat persembunyiannya, dia dapat mendengar bunyi berdas-das tembakan di kem.
Keesokan paginya, Nelson kembali ke tempat kejadian setelah anggota-anggota KKB beredar daripada kawasan berkenaan pada jam 7 pagi. Namun dia terpaksa menyaksikan keadaan ngeri apabila melihat bahagian dalam kemah sudah dipenuhi kesandara. Barang-barang berharga seperti telefon bimbit dan komputer riba turut diambil oleh KKB. Semua penuh darah, barang-barang sudah dibawa mereka, ujar Nelson. Dikatakan barangan yang tinggal hanyalah pakaian dan Nelson sempat mengambilnya dari tempat kejadian. Videonya menghantar pelbagai isyarat bahaya SOS untuk diselamatkan menerusi kamera litar tertutup pencawang berkenaan menyayatkan hati. Malah dia memanjat pencawang agar mesej SOS lebih jelas. Monitoring CCTV, boleh dijemputkah esok? Cuma saya sahaja yang tinggal di sini. Semuanya sudah dibunuh. Sekian dan terima kasih, tutur Nelson menerusi salah satu rakaman yang tular. Penderitaan akhirnya berakhir apabila beliau berjaya diselamatkan oleh pasukan penyelamat pada 5 Mac 2022 dengan menaiki helikopter dan segera dibawa untuk pemeriksaan kesihatan dan trauma healing. Dikatakan helikopter penyelamat hanya berlegar-legar di ruang udara dan terbang serendah mungkin untuk menggapai Nelson kerana dikhawatiri diserang oleh anggota KKB. Malah helikopter itu terus terbang sebaik sahaja Nelson memasuki ruang kabin. Nelson yang menjadi satu-satunya mangsa yang hidup terus berhubung dengan ahli keluarganya sebaik sahaja diselamatkan dan ingin segera pulang ke kampung halaman setelah keadaannya pulih. Kesemua mayat mangsa yang terkorban dalam pembantaian KKB Papua juga telah diterbangkan dari tempat kejadian pada hari yang sama. Mungkin 3 hari menunggu saat diselamatkan adalah hari-hari yang paling panjang dalam hidup pemuda itu. Daripada kejadian yang menyayat hati ini, diharapkan kerajaan Indonesia mengambil tindakan tegas dalam memelihara keamanan Papua dengan memerangi sehabis-habisnya kumpulan KKB ini. Semoga mangsa-mangsa yang terkorban mendapat keadilan yang sewajarnya.